Hari ini saya nak bagi sedikit penerangan tentang mandi minyak. Apa itu mandi minyak? Setiap persilatan saya percaya ada mandi minyak. Tujuan mandi minyak adalah sama, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dalam gerak seni silat Kuntau Melayu ni, anak-anak muda, persilatan ni sebagai satu ukhuwah dalam diri kita. Harus kita asuh anak-anak kita ataupun kita ajar. Silat bukan sekadar seni mempertahankan diri di Malaysia, tetapi warisan budaya yang hidup dan bernafas bersama masyarakat sejak beratus tahun lamanya. Dari desa kecil hingga ke istana raja-raja Melayu, silat berkembang sebagai lambang maruah, disiplin dan jati diri bangsa. Setiap langkah, kuda-kuda dan gerak halusnya menyimpan makna mendalam yang berkait rapat dengan falsafah. Di hidup orang Melayu, menjadikan silat lebih daripada sekadar perlawanan fizikal. Di Malaysia, silat lahir daripada gabungan pengalaman hidup masyarakat terdahulu yang bergantung kepada alam, adat serta kepercayaan. Gerakannya diinspirasikan daripada pergerakan haiwan, angin dan air, lalu dibentuk menjadi seni bela diri yang unik dan penuh keindahan. Justeru, silat bukan sahaja dipelajari untuk mempertahankan diri, malah untuk membentuk sahsia, adab dan keseimbangan rohani seseorang pesilat. Kini, silat terus dipertahankan sebagai khazanah negara yang tidak lapuk ditelan zaman. Walaupun dunia semakin moden, seni silat masih mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin mengenali akar budaya mereka. Melalui cerita ini, kita akan menyelami keindahan dan kehebatan silat sebagai simbol warisan Malaysia yang perlu dihargai dan dijaga bersama. Anak-anak muda, persilatan ni sebagai satu ukhuwah dalam diri kita. Harus kita asuh anak-anak kita ataupun kita ajak anak-anak kita masuk dalam apa juga persatuan silat, tak ada silat, apa jugalah dalam seni mempertahankan diri. Untuk menjaga diri kita, untuk membela diri kita. Pertama sekali disiplin lah. Supaya mereka taat kepada ibu bapa, taat kepada agama. Berilah peluang kepada anak-anak kita untuk menceburi dalam apa juga persatuan silat. Sampailah kita nak berserulah kepada anak muda. Belajarlah silat. Bukan saya maksud silat bunga saja. Silat lain pun bagus. Sekurang-kurangnya untuk jaga diri. Harap seni warisan dan pusaka ini dapat diteruskan oleh semua generasi yang akan datang selama-lamanya. Silat di Malaysia hadir dalam pelbagai aliran dan perguruan. Setiap satunya mempunyai identiti, gerak dan falsafah tersendiri. Ada silat yang menekankan kelembutan dan seni tari. Ada juga yang lebih tegas dan pantas untuk pertempuran. Walau berbeza gaya, matlamatnya tetap sama, iaitu melatih disiplin diri, kesabaran serta kecekalan mental dan fizikal. Seorang pesilat bukan sahaja diuji kekuatannya, tetapi juga kejujuran dan kerendahan hatinya. Dalam kehidupan masyarakat dahulu, silat memainkan peranan penting sebagai pelindung kampung dan maruah keluarga. Ia diajarkan secara turun-temurun, sering kali disertai dengan adat istiadat dan pantang larang tertentu. Setiap latihan bukan sekadar menguatkan tubuh, malah mengajar nilai hormat kepada guru, rakan seperguruan dan alam sekeliling. Nilai-nilai inilah yang menjadikan silat sebagai sekolah kehidupan yang membentuk insan seimbang. Pada hari ini, silat bukan sahaja dipersembahkan dalam majlis adat dan kebudayaan, malah dipertandingkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pengiktirafan dunia terhadap silat membuktikan bahawa seni warisan ini mempunyai nilai universal. Namun begitu, cabaran utama ialah memastikan silat terus diwarisi dengan roh dan nilai asalnya, bukan sekadar menjadi gerakan kosong tanpa makna. Segap perjaka bila bertari, terlihat jantan seorang lelaki. Ada lembutan, ada kerasnya, indahnya tari silat Melayu. kita niat sekiranya terjadi apa-apa berlaku dalam peperangan. Hari ini saya nak bagi sedikit penerangan tentang mandi minyak. Apa itu mandi minyak? Setiap persilatan saya percaya ada mandi minyak.
tujuan mandi minyak adalah sama, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dalam gerak seni silat Kuntau Melayu ni ada amalan mandi minyak juga. Amalan mandi minyak ni untuk melindung diri. Dan guru-guru kita buat minyak tu dia dah baca siap-siap dah. Kenapa minyak yang panas menjadi sejuk? Taklah sejuk sangat, tapi tuan-tuan boleh bercelup dengan amalan-amalan atau berkat ayat-ayat yang guru kita baca tadi. Dan anak murid juga akan baca ayat-ayat yang kita bagi. Okey, tujuan dia untuk kita akan niatlah untuk lepaskan segala bercangkit yang ada di tubuh badan kita, daripada hujung kaki sampai hujung rambut ataupun hujung rambut sampai hujung kaki yang ada dalam badan kita ni. Dan kita akan niatlah tubuh kita ni kebal. Bukan kita minta kebal, tapi contohnya kita dalam permainan silat, kita main parang, main senjata. Masa itulah kita minta dan mohon dengan Allah supaya badan kita ni tidak tercedera dengan terkena senjata-senjata tajam. Itu tujuan dia. Dan dengan izin Allah kita tidak boleh nak sangkalkan. Dengan izin segalanya akan terjadi, tuan-tuan. Sebab itulah kita mohon dengan Allah dan kita yakin dan percaya bahawa Allah berkuasa segala-galanya. Silat adalah cerminan sejarah, budaya dan jiwa masyarakat Malaysia yang kaya dengan adat dan falsafah. Ia mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukan hanya terletak pada fizikal, tetapi juga pada akhlak, disiplin dan kebijaksanaan dalam bertindak. Setiap gerak silat membawa pesan tentang keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sebagai generasi masa kini, tanggungjawab kita adalah untuk terus menghargai dan memelihara seni silat agar tidak hilang di telan arus kemodenan. Dengan memahami makna di sebalik setiap langkah dan ajaran, silat dapat terus hidup sebagai warisan yang mendidik dan menyatukan masyarakat. Melalui platform seperti TV Rosak Studio, kisah dan keindahan silat Malaysia boleh terus dikongsi kepada umum, membuka mata dunia tentang kekayaan budaya tempatan. Semoga silat terus berdiri, megah sebagai simbol jati diri, bangsa dan kebanggaan negara untuk selama-lamanya.